Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi dalam kelas kita yang seterusnya, masih lagi dalam topik 5.1 iaitu berkaitan dengan janjang aritmetik. Sebagaimana yang cikgu cakap sebelum ni, masih ada dua lagi standard ataupun topik kecil, subtopik dalam topik 5.1 ini. Jadi hari ini kita akan sambung dua lagi topik itu, iaitu menerbitkan rumus hasil tambah sebutan pertama SN bagi janjang aritmetik dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi, dan yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik. Jadi kita hari ini kita akan pergi yang dua ni lah, 5.1.3 dan 5.1.4. Kita tengok yang pertama. Yang ini kamu boleh rujuk dalam buku teks masing-masing lah. Buku teks TEKMAT, muka surat 133. 133. Hasil tambah N sebutan pertama bagi janjang aritmetik, sebagaimana yang kamu dapat lihat di sini. Dalam buku teks kamu juga. Ada di dalam buku teks juga. Ini ialah hasil tambah. Hasil tambah, rumus untuk hasil tambah N per 2 dalam kurungan 2A tambah N tolak 1D, dan satu lagi rumus ataupun formula untuk hasil tambah ialah N per 2 A tambah L. Apa beza antara dua ni? Dua-dua ni sebenarnya sama, tujuannya sama, iaitu untuk kita cari hasil tambah sebutan N sebutan pertama bagi janjang aritmetik. Cuma yang pertama ini macam biasalah, ada sebutan pertama, ada beza sepunya dan juga bilangan sebutan iaitu N. Untuk rumus yang kedua ini dia ada sebutan terakhir, dan rumus yang kedua ini hanya sesuai jika soalan dia dah berikan siap-siap nilai sebutan terakhir, barulah kita boleh gunakan rumus ataupun formula yang kedua ini. Dan satu lagi tips, sebutan ke N juga kita boleh dapat dengan cara menggunakan rumus ni lah. Sebab kadang-kadang ada juga soalan dia minta kamu kira sebutan ke N. Sedangkan kita tahu tadi rumus yang awal-awal ataupun sebelum kelas yang sebelum ni kita dah belajar dah macam mana cara kita nak cari sebutan ke N. Tetapi kalau soalan tersebut dia tak berikan maklumat apa-apa, dia cuma berikan maklumat hasil tambah, maka kita boleh gunakan rumus ni. Dan rumus yang dalam warna kuning ni soalan tak berilah. Ini sebab tu cikgu berikan dalam satu kotak lain tips dia, iaitu hasil tambah N kamu tolakkan dengan hasil tambah N tolak 1, maka kamu boleh dapatlah nilai sebutan ke N tersebut. Kita tengok contoh sambungan. Contoh yang ke-8. Diberi suatu janjang aritmetik iaitu 8, 11, 14 dan seterusnya. Cari hasil tambah 40 sebutan pertama. Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, cari hasil tambah N sebutan pertama. Jadi yang pertama dia minta kamu cari hasil tambah 40 sebutan pertama. 40 sebutan pertama. Jadi kita kenal pasti dulu daripada janjang yang telah diberi. Jadi A-nya ialah 8, D-nya sebutan kedua kita tolak dengan sebutan pertama, jadi nilai beza sepunyanya kita akan dapat nilai 3. 3. Jadi kita masukkan sahaja dekat dalam rumus hasil tambah sebutan ke N tadi. Jadi kita masukkan 40 ni ialah ada 40 sebutan pertama, soalan dah beri. Jadi kita masukkan 40 per 2, 28 kita masuk, kita gantikan semua nilai A, nilai D-nya kita gantikan, kita kira macam biasa dan kita akan dapat hasil tambah untuk 40 sebutan pertama ialah 2660. Maka kita dapatlah hasil tambah 40 sebutan pertama. Walaupun sebutan yang seterus-terusnya kita tak tahu, tapi kita tetap juga boleh dapat hasil tambah untuk kesemua sebutan yang sebanyak 40 tu dengan cara kita gunakan formula ataupun rumus hasil tambah. Soalan yang kedua, cari hasil tambah N sebutan pertama. Jadi hasil tambah N sebutan pertama ialah
Okey, kita masukkan sahaja. N tu memang kita tak tahulah. Okey, kita gantikan sahaja. 28 yang kita gantikan 3. Jadi inilah dia hasil tambah untuk N sebutan pertama. Memanglah tak ada jawapan. Sebab kita tak ada nilai N. Okay? Sebab dia nak hasil tambah N. Jadi mesti ada N di dalam jawapan kamu. So ini sahaja nilainya. Okey? Okey. Seterusnya. Kita tengok contoh 9. Okey, hasil tambah 5 sebutan bagi suatu janjang aritmetik ialah 95 dan hasil tambah 5 sebutan berikutnya ialah 195. Okey, hasil tambah 5 sebutan 95 dan hasil tambah 5 sebutan berikutnya ialah 195. Okey, jadi kena fahamkan ada dua persamaan yang kita kena bina di sini. Okey, jadi soalannya cari sebutan pertama iaitu A dan beza sepunya iaitu D bagi janjang aritmetik ini. Okey, jadi daripada soalan maklumat yang soalan dah beri, okey, kita binakan yang pertama. Okey, ini ialah hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Okey, yang kedua hasil tambah 5 sebutan yang seterusnya. Okey, jadi dapatlah sebutan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Okey, jadi cara kita nak cari sama macam yang sebelum ni juga. Kita selesaikan persamaan ini secara serentak. Okey, jadi cikgu tolakkan persamaan 1, cikgu tolakkan dengan persamaan 2. Dapatlah 100 sama dengan 25 D. Cari D, dapat nilainya 4. Bila dah dapat nilai D, masukkan sahaja sama ada dalam persamaan 1 ataupun dalam persamaan 2, maka kamu akan dapat nilai A-nya bersamaan dengan 11. Okey? Jadi ingat, bila soalan ada diberikan dua jenis macam ni 5 sebutan pertama 95, kemudian 5 sebutan berikutnya 195. Jadi bermaksud kamu kena bina dua persamaan. Okey, kena bina dua persamaan baru kamu boleh cari A dan D. Kita sebenarnya dah combine dah. Kita gunakan juga kaedah persamaan serentak. Okay, dalam bab yang sebelum ni kita dah belajar. Dalam bab ni juga. Okay, jadi sebab tu cikgu kata segala pengetahuan yang kamu dah belajar dalam topik dan bab-bab yang sebelum ni jangan dilupakan sebab kamu akan gunakan pengetahuan itu dalam bab-bab yang seterusnya. Okay, termasuklah soalan begini. Okay. Kita tengok. Okey, habis. Itu sahaja. Okey, untuk 5.1. Maka habis sahaja topik ni, maka tamatlah topik kita 5.1 berkaitan dengan janjang aritmetik. Okey, jadi kita akan jumpa dalam kelas yang seterusnya dengan topik yang kedua iaitu 5.2 iaitu berkaitan dengan janjang geometri. Okey, macam biasa ada soalan, ada masalah, tak faham, tersangkut, tak boleh nak jawab soalan, boleh PM cikgu bila-bila masa, insya-Allah. Bila ada masa yang terluang, ada masa free sikit-sikit, cikgu akan cuba bantu kamu. Okey, ingat ADMAT ni senang saja. Yang penting kena rajin. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Terima kasih. Bye.